biar tidak terkira dan batinmu itu, namun masih tidak terkira belas kasihnya untukmu. Kadang mudah menuding jari pada yang lain agar kau keluar dari bebanan itu, dan sekali lagi beban itu tak beralih hingga menghantui. Jatuh bagumu dulu kadang atur, takdirnya sukar dibaca hingga wujud dirimu jua dalil cintanya. Yakin padaku ini dari cinta Tuhan kepadamu, kirana luar biasa matamu. Bagaimana caranya ini agar kau belajar cintainya? Kau kan lelah mengejar sangkaan manusia, tak tergapai hasrat setiap mereka, tapi selangkah kau mengejar cintanya, 1000 langkah kau kan didekatinya. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya diikin. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi ta'ala ibada ikhtassahum bihawaijin nas yafzi'un nasu ilaihim fi hawaijihim ulaika humul aminun min azabillah. Maksudnya, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai hamba-hamba yang mengkhususkan mereka untuk menunaikan keperluan hajat manusia. Mereka bersegera kepada golongan ini untuk meminta bantuan. Mereka itulah golongan yang aman dan terlepas daripada azab Allah. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا hujjatan. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya
ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya sepanjang malam, siang dan malam, sepanjang siang hari. Jadikan ia hujah kami, ya Rabb, ya Rabbal alamin. Bismillah, fiqatan billah, wa tawakkulan alayhi, wa tawakkulan alayhi, wa tawakkulan alayhi, wa tawakkulan alayhi. Bismillah, fiqatan billah, wa tawakkulan alayhi, wa tawakkulan alayhi, wa tawakkulan alayhi, wa tawakkulan alayhi. Bismillah, fiqatan billah, wa tawakkulan alayhi, wa tawakkulan alayhi, wa tawakkulan alayhi, wa tawakkulan alayhi. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10 hingga 1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jom kita berselawat. Dah berselawat ke belum hari ini? Dah berapa banyak dah selawat yang telah pun kita ucapkan di lisan kita. Mudah-mudahan Allah permudahkan untuk sahabat pendengar membudayakan, membiasakan, melazimi selawat, insya-Allah, untuk kita jadikan sebagai kebiasaan kita setiap hari, bukan sekadar hari Jumaat. Tapi bila kata Jumaat tu kita memperbanyakkan lagi lah, lebih daripada biasa, insya-Allah. Baiklah, untuk sahabat pendengar, telah pun sama-sama kita ikuti perkongsian tarbiyah bersama tadi bersama dengan Ustazah Muzayyana Abdullah, masya-Allah, dengan bahagia, dengan tauhid, dan setiap kita Allah bekalkan dengan pengalaman yang pelbagai. Untuk apa? Untuk mematangkan pemahaman kita tentang hidup bertuhan, insya-Allah. Moga-moga perkongsian pencerahan daripada Ustazah Muzayyana tadi memberikan kita satu suntikan semangat untuk meneruskan kehidupan dengan terus dan terus berpegang teguh pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan bagi yang terlepas dengar tadi perkongsiannya, anda boleh ikuti siaran ulangan pada hari Sabtu pagi, hari Sabtu malam, pukul 11 malam hari Sabtu, ataupun anda boleh pergi kembali ke FB IKIM FM maupun YouTube channel IKIM. Kalau anda lihat sekarang ni sedang bersiaran sebenarnya sebab kita ada sedikit masalah teknikal untuk di FB dan juga di YouTube, tapi alhamdulillah sedang bersiaran secara langsung di sana. Jadi anda boleh ikuti perkongsiannya, dan juga bagi yang mengikuti perkongsian di FB IKIM FM, tekanlah butang share. Semoga kita sama-sama menjadi sebahagian daripada individu yang sama-sama membahagi bahagia dan cara-cara untuk bahagia menggunakan teknik hidup bertuhan itu, insya-Allah. Baiklah, untuk sahabat-sahabat pendengar, kita akan teruskan lagi perkongsian kita di Aspirasi 10.1 edisi Jumaat hari ini. Sebentar saja lagi kita bakal bersama menerusi perkongsian tadabbur bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman untuk mentadabbur surah As-Sajdah. Kali ini masuk untuk siri yang ke-8. Sekejap je kan dah siri yang ke-8 dah hari ini. Dan kalau minggu lalu kita dah selesaikan dengan akronim Sajdah itu, dan kali ini insya-Allah kita akan berkongsi dengan anda untuk akronim yang lain pula.
Kalau sebelum ni kita gunakan akronim Sajdah kan. Kali ni kita kongsikan untuk akronim sujud, SUJUD. Itu yang Ustaz berikan kepada saya. Ustaz nak kongsikan akronim sujud. Jadinya apakah pendetailannya tentang akronim itu hanya membantu saja untuk kita mengingati, tapi yang paling penting adalah ilmu ataupun tadabbur surah As-Sajdah itu sendiri yang akan Ustaz kongsikan untuk ayat yang ke-22 hingga ke-24 surah As-Sajdah, insya-Allah. Selamat mentadabbur Al-Quran. Sebentar saja lagi, jadi anda boleh ikuti nanti perkongsiannya di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM, dan secara langsung juga kami akan bawakan kepada anda di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan saat ini jom kita dengarkan lagu inspirasi kita pagi ini bersama dengan vokal Mendy featuring Saujana menerusi lagu 1. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, bertemankan saya Nur Hayati Faradi. Satu, Tuhan Maha Agung yang kita sembah sehari-hari. Yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, Tuhan kepada seluruh alam. Segalanya yang menjadikan langit dan bumi, yang memberi rahmat, yang memberi berkat pada hambanya yang bertakwa. Andai sakit, mohon pada rajinlah sembahyang. Sayang Allah, sayang ibu bapa, moga nanti jadi anak soleh yang berjaya.
tersungkur. Jiwa merintih, bagai diragut segala, terbiar nyawa melara, menggelegar ketabahan. Rahasia di langit terselindung begini, jalanan hidup diduga bilakah hentinya. Setelah berlalu segenap pilu, baru kulihat sinarmu pelangi indah di akhir hujan, menjelma jua dan terselah keindahan. Ku rasa tak kamu memahami. Rahasia di langit terselindung begini, jalanan hidup diduga bilakah hentinya. Setelah berlalu segala pilu, baru kulihat sinarmu pelangi indah di akhir hujan, menjelma jua dan terselah keindahan. Ku rasa dah kamu warna duniaku kelam, dapat ku merasakan hangat air mata pada setiap sujudku. Ku menyerahkan hidupku padamu, ya Tuhanku. Sedap ni nasi ni. Beras jenis apa awak masak ni, Alia? Panjang, lembut dan berderai. Harum pula tu. Beras Mogul Basmati Faiza, Mak. Bukan ke beras Mogul Basmati Faiza ni sesuai untuk dibuat nasi biryani dan nasi Arab aja? Beras Mogul Basmati Faiza ni kalau buat nasi putih biasa makan hari-hari pun sedap. Tengok tu. Cucu-cucu nenek berselera sungguh makan. Pandai mak kamu pilih beras Mogul Basmati Faiza ya. Hidangkan beras Mogul Basmati Faiza untuk keluarga tersayang anda. Ingat beras basmati, ingat beras basmati Faiza. Saya tengok sekarang ramai yang terkesan akibat pandemik COVID-19 ni. Tapi dalam kita kena duduk diam jaga SOP, Mawib, saya tengok tak berhenti-henti buat pelbagai inisiatif kepada asnaf wilayah persekutuan.
Ya, betul sangat. Saya kadang-kadang kesian juga dengan skuad Asnaf Mawib ni. Yelah, tak kira waktu bekerja. Dari mula PKP 1.0 sehingga 3.0, lebih 200 juta diberikan kepada Asnaf. Betul, harap ia membantu Asnaf untuk membina semula kehidupan. Saya dengar sesiapa yang terkesan dan memerlukan bantuan boleh saja buat temu janji dengan Mawib. Ya, memang betul. Tapi sebelum buat temu janji tu, kita boleh semak dulu skim-skim bantuan Mawib yang disediakan di dalam website www.maiwb.gov.my. Dan jika sudah tahu apa yang ingin dipohon, boleh muat turun borang, kemudian buat temu janji untuk menghantar borang tersebut. Oh, mudah je. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat-sahabat menerusi perkongsian rancangan Tadabbur. Bersama dengan kita tak lain tak bukan di hujung talian dah saat ini untuk bersama dengan sahabat-sahabat kita ada Ustaz Syari Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Yati. Terima kasih banyak Ustaz sudi untuk bersama dengan kami dan untuk Alhamdulillah. Untuk anda rakan pendengar, hari ini Ustaz berpenampilan agak berbeza. Nak tahu bezanya macam mana, kena tengok di FB IKIM FM ataupun YouTube channel IKIM. Alhamdulillah. Apa pun terima kasih banyak Ustaz sekali lagi kerana sudi bersama kami. Dan hari ini tadabbur kita Ustaz, kita sampai siri yang ke-8 sebenarnya Ustaz untuk tadabbur surah As-Sajdah ini, dan kita dah habis juga mengupas setiap satu huruf-hurufnya, dan hari ini Ustaz ada satu akronim baru juga tentang sujud, sebab kita mulakan hari itu pun surah As-Sajdah ni memang tentang sujud Ustaz kan. Ibadah itu adalah sujud kepada Allah SWT juga sebenarnya. Jadinya mungkin awalan ini sebelum kita nak ke akronim sujud itu, kita ke mukadimah terlebih dahulu untuk perkongsian kita. Soal ini kita nak tadabbur untuk ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-24. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Puan Nur Hayati Paradi, pengendali dan penerbit untuk segmen Tadabbur, semua para pendengar setia Radio IKIM, juga para penonton di Facebook, di YouTube IKIM, para tetamu Jumaat 24 Zulkaidah 1443 Hijrah, para tetamu Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah kerana kita dapat dengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran surah As-Sajdah, surah yang menjadi kecintaan Nabi untuk Nabi baca sebelum tidur dan juga dibaca semasa hari Jumaat, ya. Dan kita telah memasuki 3 ayat seterusnya, di mana kita sedang berada di sepertiga yang terakhir yang telah saya sebutkan. Ia merupakan huraian kepada makna Rabbil Alamin pada ayat yang kedua dahulu. Ya, kita telah sebutkan pada anda surah As-Sajdah ini ada 3 bahagian, ada 3 flow dia. Allah bercerita dengan amat sistematik, amat structured, step by step. Daripada cerita Tanzilul Kitab, kita dibawa kepada sepertiga yang kedua, iaitulah cerita tentang La Raiba Fi. Kemudian daripada La Raiba Fi, kita dibawa kepada cerita Min Rabbil Alamin, iaitulah cerita tentang Tuhan ini maha bijaksana dalam mendidik dan memberikan arahan kepada Al-Alamin, kepada kita semua bangsa manusia. Baiklah, saya di ayat-ayat akhir surah As-Sajdah ini, Puan Yati akan guna akronim sujud ya. Hari ini, minggu depan, minggu-minggu akan datang, kita akan simpul mudahkan pada tuan-tuan dengan akronim sujud. Jadi ada 5 pengajaran, paling kurang saudara-saudari akan dapat 5 pengajaran. Kita mulakan daripada kembara kita pada ayat 22 terlebih dahulu. Di mana pada ayat 22 ini, ya, Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang seringkali diperingatkan berkali-kali dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling begitu sahaja. Dia tidak terasa langsung dengan mesej ataupun peringatan daripada Tuhannya. Sesungguhnya kami terhadap orang-orang yang berdosa ini
akan memberikan pembalasan. Kita nak belajar daripada ayat 22 ini, tuan-tuan, ya, saya khususnya sentiasalah merenung apa jua bentuk ayat-ayat Allah, sama ada yang kita baca di dalam Al-Quran ataupun yang terjadi di atas kepala kita, di hadapan mata kita setiap hari. Ayat Quran adalah apa yang dapat kita baca di dalam Al-Quran. Tetapi ayat Allah ini bukan hanya sekadar apa yang kita baca. Ayat Allah ini juga ada di sekeliling kita, namanya adalah ayat-ayat kauniyah. Sebenarnya, Puan Yati, makin banyak seseorang itu membaca Al-Quran, sepatutnya dia makin mudah termenung pada kejadian alam. Kalaulah makin banyak baca Al-Quran, kurang bertafakur pada kejadian alam, dibimbangi saya belum benar-benar baca Al-Quran. Atau barangkali saya hanya membaca tanpa kefahaman. Allah Ta'ala mengingatkan kita berdasarkan dua agar Al-Quran itu dibaca sebagai zukirah, iaitulah tadhkirah. Bacalah Al-Quran bukan hanya bermatlamatkan ta'abbudi, iaitulah mahukan kepada pahala agar mudah urusan kita sebagai hamba di hari akhirat. Tetapi bacalah sebagai peringatan kepada apa yang kita lupa. Satu persatu Allah sebut apa yang kita sebenarnya lupa. Kita rasa kita ingat, rupanya kita lupa. Kita rasa kita dah menuju ke matlamat yang betul. Kita rasa kita sebagai ayah sudah betul matlamat kita sebagai seorang ayah. Kita mungkin ada target di hujung tahun ni nak bawa anak ke negara mana, nak berjalan mana. Kita mungkin sebagai seorang suami, kita dah ada target untuk gembirakan hati isteri dengan satu program, dengan satu material. Kita mungkin sebagai seorang guru atau majikan, ya, kita ada destinasi-destinasi kita yang kita rasa kita betul. Tetapi Quran bila kita baca, kita kena kata, tak betul apa yang saya plan. Tuhan beritahu apa yang sepatutnya. Jadi kita akan memperbetulkan, kita akan kemaskan matlamat-matlamat yang kita wujudkan dalam hidup. Sesuai dengan fungsi kita lah, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai majikan, sebagai apa pun anda, Al-Quran memberikan kepada anda dan saya peringatan. Jangan baca Quran dengan jiwa orang-orang yang sombong. Apa maksud sombong? Kita rasa ayat tu bukan untuk kita. Ini yang disebut sebagai a'rada anha. Dia rasa ayat tu bukan untuk dia. Salah alamat. Ini bukan untuk saya, ni untuk orang lain. Jangan bersikap begitu, tuan-tuan puan-puan. Kerana ini sikap orang sombong. Umpama cawan yang penuh yang tidak boleh lagi diisi dengan apa-apa. Al-Quran tidak akan beri manfaat kepada orang seperti ini dan ia sikap yang Tuhan murka. Muntaqimun. Tuhan murka orang yang sombong bila baca Quran. Jadilah kita orang yang sentiasa terasa kadang menitis air mata sebab kita ni asyik terasa seperti ada saja melakukan salah silap. Ada saja terlanjur melakukan dosa sebab terlupa. Ya, kita baca surah Al-Kahfi hari ini pun kita belajar. Walaupun sudah berusia, sudah bertaraf profesor, Nabi Musa still sudi menerima teguran daripada Nabi Khadir. Bukan sekali ditegur, 3 kali ditegur, still terima kasih atas teguran, terima kasih atas teguran. So jangan kita rasa kita dah sampai satu peringkat sudah tidak perlu ditegur. Jangan begitu. Allah murka orang yang baca Quran, dia rasa dia dah imun daripada sebarang penyakit-penyakit ni. Ya, itu nombor 1, S, sentiasa renung ayat Allah. Yang kedua, kita merujuk kepada ayat 23 Puan Yati. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba fala takun fi miryatin min liqa'ih wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Dan sesungguhnya,
wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah kami kurniakan Alkitab, iaitulah Taurat, kepada Nabi Musa sebelum kamu. Maka janganlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada keraguan untuk menerima ataupun bertemu dengannya. Dan telah kami jadikan Alkitab itu petunjuk kepada Bani Israel. Pengajaran kedua adalah usah ragu kamu akan bertemu dengan Musa. Wahai Rasulullah, wahai pembaca Al-Quran, ya, kamu jangan ragu kamu akan bertemu dengan Nabi Musa. Memang pun kita buka je Quran lepas surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, sikit ada cerita tentang Nabi Adam, terus lepas tu cerita Nabi Musa. Quran pun bila kita nak khatam, kita memang akan bertemu dengan, sentiasa kita akan bertemu dengan cerita yang paling banyak. Ya, Sayyidun Ibrah pun antara yang paling lama kan Puan Yati, tentang cerita Nabi Musa. Always kita akan jumpa cerita Nabi Musa. Sebab apa? Sebab kita boleh ada penyakit kaum Nabi Musa. Itu sebab cerita Nabi Musa paling banyak dalam Quran, sebab kita boleh terdedah kepada pandemik spiritual, penyakit orang dulu-dulu, iaitulah penyakit Bani Israel. Ya, penyakit yang banyak didedahkan dalam surah Al-Baqarah. Jadi bila Allah Ta'ala sebut jangan ragu kamu akan bertemu dengan Musa, maksudnya apa? Kamu akan bertemu Musa dalam sebuah peristiwa besar, insya-Allah, iaitulah peristiwa Mi'raj. Peristiwa Mi'raj. Sebab itu menarik kalau tuan-tuan baca Al-Kahfi hari ini, ya, tuan-tuan baca surah Al-Kahfi hari Jumaat hari ini nak dapat cahaya, tuan-tuan tahu tak apa surah sebelum surah Al-Kahfi? Cuba belik Quran tu. Apa surah? Yes. Ayat pertamanya adalah cerita pasal Isra' Nabi ke Baitul Maqdis. So, surah Al-Isra' dari sudut mushafnya dia duduk sebelum Al-Kahfi. Sebab apa? Nak bagi motivasi pada Rasulullah. Isra' Mi'raj, engkau akan bertemu dengan sangat kerap. Dengan sangat kerap. Berapa kali Rasulullah jumpa Nabi Musa AS di langit yang ke-6? Sangat kerap. Sehingga 50 fardu salat menjadi 5 sahaja. Amat kerap pertemuan Nabi dengan Nabi Musa, sebagaimana kita pun amat kerap bertemu Nabi Musa di dalam Al-Quran, di dalam Alkitab ini, subhanallah. Jadi kalau Rasulullah menjadi bersemangat bila bertemu dengan Nabi Musa di langit yang ke-6, takkan kita tak jadi bersemangat untuk berjuang bila jumpa Nabi Musa dalam Al-Quran. Jadi sepatutnya motivasi yang Nabi dapat, kita juga dapat. Sebab kita takkan boleh naik ke langit yang ke-6. Tetapi kita boleh bertemu dengan Nabi Musa di dalam Al-Quran. Jadi bacalah cerita-cerita Nabi Musa untuk memberi semangat melahirkan pemimpin. Kena ingat surah As-Sajdah ni bukan hanya nak mengajar kita macam mana nak rasa seronok sujud, tetapi juga dia akan mendidik kita apa kena buat lepas sujud. Apa kita kena buat lepas kita tak ada perasaan takabur lalu kita sujud. Iaitulah kita kena lahirkan generasi. Maafkan saya Puan Yati. Kita kena lahirkan anak bangsa, generasi baru. So ini kerja Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa pesan pada Nabi SAW 50 fardu, pergi rayu pada Tuhanmu, kemudian hinggalah jadi 5 fardu, sebab dia paling expert dalam hal mendidik manusia dan membina generasi. Nasihat beliau agak ringan ke 50 kepada 5 sebab ataupun berasaskan kepada pengalaman berinteraksi dengan orang, mengurus umat, masyarakat, komuniti ni. Jadi kita pun bila baca cerita Nabi Musa, apa yang patut terjadi adalah jiwa kita besar, kita pun kena cuba jadi macam Nabi Musa, di mana kita kena lahirkan pemimpin, kena lahirkan generasi, dan kita kena dapat semangat tu menerusi kisah Nabi Musa. Itu yang kedua, huruf U. Yang ketiga, juga daripada ayat yang sama Puan Yati,
Masih lagi pada ayat 23, tetapi kita ambil tafsiran yang kedua. Kalau tadi tafsirannya adalah kamu akan bertemu dengan Nabi Musa, insya-Allah dalam peristiwa Mi'raj. Nabi tak tahu apa-apa pasal Mi'raj sebab Nabi tak tahu esok akan berlaku apa. Nabi tak tahu. Cumanya ayat ni bagi isyarat Nabi akan bertemu dengan Nabi Musa nanti insya-Allah. Tetapi tafsiran kedua kepada ayat ini adalah kamu akan bertemu dengan pengikut Musa. Itu dia punya tafsiran kedua. So jangan ragu kamu akan bertemu dengan Alkitab, ya. Dalam erti kata lain, pengikut-pengikut Musa itu memang tak ada kat Mekah, tetapi ada di satu lokasi yang akan menjadi masa depan dakwah kamu. Pengikut-pengikut Musa yang setia dengan Alkitab ni, yang baca Alkitab ni memang tak ada di Mekah, ya, tetapi ada di satu tempat, dan tempat itu akan jadi masa depan perjuangan kamu selepas surah As-Sajdah diturunkan. Kamu kena get ready untuk menghalakan perhatian ke bumi yang ada Ahlul Kitab. Apakah nama bumi itu? Tidak lain tidak bukan, ia adalah Yathrib. So sedar tak sedar, ayat 23 ini telah memberikan kepada Nabi isyarat untuk bersiap sedia mencari lokasi yang ada orang yang baca kitab Nabi Musa. Lalu dalam musim haji tahun yang ke-11, musim haji tahun yang ke-12, kita pun sekarang ni dalam mood musim haji. So musim haji ni adalah musim di mana Rasulullah memperhebat dakwah kepada wakil-wakil negara-negara ni. Jadi antara yang memang datang dengan cawan terbuka, bukan cawan tertutup, memang dengan minda terbuka, bukan dengan mental block, adalah orang-orang yang memang diberitahu akan ada Nabi, akan ada Nabi, akan ada Nabi. Di akhir zaman akan ada Nabi. So mereka adalah Aus dan Khazraj. Kerana peranan Ahlul Kitab di Yathrib. Jadi jangan bimbang masa depan dakwahmu wahai Rasulullah. InsyaAllah akan ada yang support perjuangan kamu. Dan mereka inilah generasi baru. Mereka inilah pemimpin-pemimpin baru yang akan mengubat duka kamu, luka kamu kerana 13 tahun kelihatan buntu untuk berdakwah di Mekah. Itu nombor 3. Yang keempat, sudi-sudilah conteng-conteng ya di ruangan Facebook Ikim tu. Supaya saya sebagai cikgu mengajar ni seronoklah tengok anak-anak murid semua rajin mencatat ya. Kalau sudi kan, kalau sedang memandu jangan. Kalau sedang memasak janganlah. Okey. Yang keempat, kita mengambil ayat 24. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami telah menjadikan dari kalangan Bani Israel di kemudian hari imam-imam, pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dengan penuh kesabaran. Dan mereka terhadap ayat-ayat kami amat-amat meyakini. Okey, di sini kita nak belajar tentang bagaimana orang yang baca Alkitab, ya, orang macam Bani Israel bila diturunkan Alkitab, bila mereka baca Alkitab, mereka menjadi pemimpin seperti Nabi Daud. Mereka jadi pemimpin seperti Nabi Sulaiman. Lihat juga mereka membaca Alkitab pada zaman Nabi, iaitulah Al-Quran. Mereka menjadi pemimpin seperti Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab telah menawan Baitul Maqdis, telah menyingkirkan Romawi dan Parsi daripada tahta kekuatan. Kita dapat lihat Al-Quran melahirkan pemimpin, orang yang membawa perubahan kepada cara berfikir, dan inilah kesan Al-Quran. Jadi apa yang saya nak highlightkan, kita jangan nampak surah As-Sajdah sekadar untuk kita dapat lebih baik kualiti sujud dalam solat, tetapi surah ini sedang fokuskan kepada huruf U. Bagaimana orang-orang yang benar-benar sujud, min athari sujud simahum fi wujuhihim min athari sujud. Orang-orang yang sujud ini, kesannya, implikasinya bila dia banyak baca Alkitab, dia akan jadi ejen perubahan. Dia akan jadi orang yang berusaha untuk bawa islah dan penambahbaikan pada umat. Dia bukan pentingkan diri sendiri.
Ya, saya seorang je nak sujud elok-elok. Saya tak nak orang lain sujud elok-elok. Saya je tu. Dia tidak akan berfikir saya. Dia akan berfikir kita. Dia akan berfikir dalam kerangka fikiran sebagai macam mana nak orang lain jadi lebih baik. Macam mana nak orang lain pun jadi baik-baik belaka. So dia akan berfikir sebagai seorang a'immah. Iaitulah ayat 24. Dia akan berfikir sebagai seorang imam. So sepatutnya kalau Allah muliakan kita sebagai orang yang hafal Al-Quran, kita kena ada jiwa lead, jiwa leader, jiwa boleh pimpin orang di belakang kita. Bila kita boleh baca Quran dengan baik, kita boleh faham Quran dengan baik, kita kena ada watak leader. Kita kena ada watak a'immah. Kita kena ada watak Nabi Musa. Kita kena ada watak Rasulullah SAW. Kena ada watak Nabi Daud. Kena ada watak Nabi Sulaiman. Kena ada watak sebagai seorang leader. Dia tidak mahu sekadar duduk di belakang. Dia boleh pimpin orang ke depan. Ya, itu penting. Mesej daripada surah As-Sajdah dan yang terakhir, tuan-tuan. Ini penting amat-amat. Khususnya bila kita jadi pemimpin. Sebab Nabi Musa ni dia mengajar kita agar dalam proses kita nak bina generasi, dalam proses nak jadi pemimpin ni kena ingat tak semua benda akan berlaku, semuanya akan berlaku macam ikut kita nak. Tak semua akan berlaku sebagai seorang pemimpin ni semuanya indah-indah belaka. Nabi Musa sendiri adalah tokoh yang terpaksa menghadapi fasa daripada senang lenang dalam istana Firaun semasa kecil kepada fasa ya Allah macam-macam masalah Bani Israel. Baginda bergelumang dengan macam-macam karenah generasi. Macam-macam karenah budak-budak nakal yang bernama Bani Israel ni, tuan-tuan. Lalu kualiti penting yang ada pada Nabi Musa, yang mesti ada pada kita, kualiti penting yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti ada pada kita adalah sabar. Lamma sabaru. Jadi doa pada Allah. Banyakkan berdoa, ya Allah, jangan hanya kita minta Allah kurniakan kita kefasihan lidah, jangan hanya minta pada Allah kita dikurniakan kepintaran, ya, lalu kita boleh mengatur strategi, tetapi minta juga daripada Allah agar dikurniakan kesabaran. Seandainya strategi yang kita rangka tidak mengubah orang, tidak menjadi, tersangkut di tengah jalan, jadi doa agar Allah kurniakan kesabaran. Ingat ya, macam mana hebat sekalipun sesuatu produk itu, dia punya balutan tu yang penting, dia punya rebrand itu penting. So balutan dakwah ataupun mesej yang benar ni dia kena balut dengan balutan yang menarik perhatian orang. Dan ketahuilah balutan itu adalah akhlak sebagai orang yang sabar, tidak cepat emosi, tidak cepat marah-marah, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan itulah lebih kurang SUJUD. Terima kasih Puan Yati. Alhamdulillah, sujud. Moga-moga Allah kurniakan kita, takdirkan kita menjadi orang yang sujud pada Allah SWT dengan segala apa yang diajarkan dalam Al-Quran tu, sujud sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Ustaz, kita sampai hujung-hujung Ustaz, sedikit kat sini kesimpulan untuk perkongsian kita pada hari ini untuk ayat yang ke-22 hingga 24. Ustaz, silakan. Ayat 22 hingga 24 mengajar kita sentiasa merenung ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran hinggalah ke seluruh alam di atas kepala kita. Usah ragu dengan kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran akan memberi kekuatan. Jangan bimbang, setiap kesusahan akan ada kesenangan. Usahakan agar Al-Quran yang kita faham dapat disebarkan kepada ummah dan banyakkan berdoa agar Allah baluti ya kebaikan yang kita sampaikan dengan akhlak yang sabar, iaitulah kesabaran. Itulah kita punya rumusan hari ini, insya-Allah. Terima kasih Puan Yati. Masya-Allah. Ni Ustaz pun contoh juga ni, berpesan-pesan dengan kesabaran. Sabar Ustaz walaupun sakit dekat tapi sampai ke hujung juga sama-sama mendidik kami, insya-Allah, berkongsi ilmu bersama kami. Terima kasih banyak Ustaz. Insya-Allah semoga Allah kurniakan kesihatan yang baik untuk Ustaz. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله
أنزل الله يا هنانا 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 ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 من مكة لما ظهر لأجله انشق القمر وافتخرت آل مضر به على كل الأنام الله يا هنانا 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 ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام الله يا هنانا 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 ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 Ada harta pun kena tinggal, ada rumah pun tak tahu dapat kat siapa, ada kereta pun tak siapa pula lah yang akan dapat lepas kita meninggal. Tetapi ada harta yang boleh tolong kita dan ada harta yang boleh dibawa ke sana nanti. Apa jalannya? Jalannya ialah berwakaf. Kalau gitu apa lagi tuan-tuan? Jom kita berwakaf. ASNB akan membantu anda menguruskan wakaf anda dengan sempurna. Jom berwakaf. Daripada saya, Ustaz Kazim Ilyas. Penyampai berkalimat, pengisian bermutu, inspirasi, inforia Islam, semuanya di IKIM.
dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat kerana terus setia bersama Yati menerusi perkongsian Aspirasi 10 1 edisi Jumaat hari ini. Kita berada di tanggal 24 Jun 2022 dan menghampiri ke pukul 12.30 hari. Kita akan beri laluan kepada berita IKIM jam 12.30 hari dan telah bersama-sama kita ikuti sebentar tadi tadabbur untuk surah As-Sajdah ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-24 bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman dengan akronim sujud SUJUD. Moga-moga Allah sentiasa merezekikan kita untuk terus sujud kepadanya, patuh dan taat padanya, insya-Allah. Baiklah, untuk rakan pendengar kita, bagi yang rakan pendengar yang telah pun ikuti perkongsian tadi, nak dengarkan kembali, kita ada siaran ulangannya pada hari Ahad pukul 6.30 pagi, ataupun anda boleh kembali ke FB IKIM FM maupun YouTube channel IKIM. Di situ kita ada video yang telah pun kami kongsikan. Jadi rajin-rajinlah kan, dah dengar, dah ikuti, tekanlah butang share untuk kita sama-sama menyebar luaskan lagi tadabbur Al-Quran untuk surah As-Sajdah ayat 22 hingga 24 tersebut, insya-Allah. Kita akan beri laluan kepada berita IKIM. Selepas berita kita ada bacaan surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 110, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM.